teknologi terkini menyebabkan tiba-tiba dah karang tajuk. Teknologi terkini menyebabkan lebih luas lagi kemungkinan berlakunya fitnah dalam talian. Setuju tak? Setuju. Kenapa Boleh ulas sikit? Satu, sebab dia orang tak kontrol. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Madil Dr. Syarul Miza Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya, dan kali ini kita bertemu lagi untuk episod minggu ini. Dan okeylah, korang duk kata macam minta saya ajar kan apps tertentu, perisian tertentu yang boleh digunakan. Dan saya telah memilih perisian AI. Saya tahu banyak yang minta perisian gamifikasi ataupun perisian permainan yang kita boleh gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tapi saya bagi dah 2 episod sebelum ni saya dah bagi 2 apps dan perisian, tapi tema saya masih lagi kecerdasan buatan lah, artificial intelligence ya. Dan nanti sabar yang gamifikasi tu nanti saya akan sampaikan lagi, sebab kita kena selang-selang. Sebab kalau semua apps dengan perisian je, nanti orang yang nak mendengar celoteh saya ni terlepas rasa bosan lah pula kan. Jadi 2 episod yang selepas ini, hari ini dengan minggu depan, saya akan lebih kepada berceloteh lah tentang isu-isu yang berkaitan dengan teknologi dan juga dunia pengajaran dan pembelajaran ataupun dunia akademik lah. Okey, so hari ni apa yang saya nak celotehkan? Seperti biasalah, saya punya rancangan ni ada 2 segmen lah. Segmen 1 saya punya bebelan dan celoteh saya, tapi celoteh berisi ya. Bukan celoteh yang kosong. Dan yang kedua akan kita cuba nasib untuk call sesiapa dalam saya punya phone book saya ni. Tengok siapa yang free ya, yang berkaitan dengan topik ni, untuk kita sama-sama terus ajak dia bersembang dalam talian dalam episod pada kali ini. Alright. So apa tajuknya pada kali ini? Okey, tajuk pada kali ini adalah berkenaan dengan fitnah. Tiba-tiba fitnah kan. Apa maksudnya fitnah ni? Tiba-tiba nak cakap pasal fitnah, apa kaitan dengan teknologinya? Apa kaitan dengan teknologinya fitnah ni sebenarnya? Okey, saya dapat idea untuk bercakap tentang fitnah ni sebab saya perasan ya, semenjak 2-3 menjak ni, dengan kehadiran ChatGPT lagilah mempermudahkan lagi proses penulisan. Bukan ChatGPT, maksudnya AI yang membantu penulisan kita ni semakin rancak kita menaikkan, memuat naik dan memaparkan ya penulisan-penulisan ya yang ada kalanya bagi saya telah pun melanggar ataupun mencabuli undang-undang negara kita ya. Jadi sebagai orang undang-undang ya, walaupun saya ini banyak cakap pasal teknologi dan pengajaran dan pembelajaran, tapi sebenarnya asal usul saya ni adalah daripada bidang undang-undang ya. Saya dah seorang peguam, tapi dah lama tak bercakap pasal undang-undang ni dah ya. Okey, apa kita nak sembangkan hari ini? Ini berkenaan dengan bagaimana teknologi akhirnya boleh menyebabkan fitnah menjadi lebih berleluasa ya. Kalau zaman dulu kalau kita nak fitnah orang ya, kalau kita nak fitnah, tak naklah guna perkataan kalau kita nak fitnah, kalau orang nak fitnah kita, baru sedap sikit. Kalau orang nak fitnah kita, orang akan cerita benda yang tak benar tentang diri kita di dalam mungkin akhbar ke, ataupun di dalam surat beracun ke, surat dalam bentuk surat lah, kertas lah ataupun mungkin orang tu bercerita kepada orang lain ke kan, secara face to face lah kan. Mungkin cara macam itulah yang boleh menyebabkan fitnah tu berlaku Tapi dalam dunia yang sangat pesat dengan kemajuan teknologi ni sekarang, fitnah ni telah pun berlaku dalam pelbagai bentuk ya, pelbagai bentuk. Fitnah ni dalam undang-undang kita panggil sebagai defamation defamation, DEFAMATION, untuk orang yang nak Google DEFA. Senang type aja kat sini, tengok terus. What is defamation? Saya nak mula-mula saya sebenarnya nak type
dekat ChatGPT, tapi saya pakai ChatGPT yang versi free tu kan. So bila dia high traffic, dia tak dapat nak access. So what is defamation? Kalau kita klik Google pun boleh juga dia kata the action of damaging the good reputation of someone, slander or libel. So inilah maksud defamation, inilah maksud fitnah sebenarnya Right. So itu maksud defamation sebenarnya. Fitnah ni dalam perspektif undang-undang fitnah ni sebenarnya merujuk kepada perbuatan yang mana seseorang itu merosakkan reputasi seseorang yang lain sama ada melalui libel ataupun slander. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, tahu tak apa itu libel dan slander dan apa perbezaan di antara keduanya? Okey, kita bukan nak kasih kelas undang-undang kat sini tapi secara ringkas, secara mudahnya dalam 2-3 patah perkataan sahaja, libel dan slander ni maksudnya bertulis dengan tak bertulis. Itu saja sebenarnya, bertulis dengan tak bertulis. Kalau bertulis tu termasuklah sekali bertulis dekat dalam bentuk online pun, macam email tu, itu pun dianggap sebagai libel juga maksudnya nak kata bertulis ke perkataan bahasa Melayu yang sesuatu. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris ni benda tu adalah dalam bentuk yang kekal permanent form. Itulah libel. Tapi kalau slander ni maksudnya dalam bentuk percakapan percakapan yang orang kata dia bukan dalam bentuk kekal, hanya bercakap sahaja di antara si pemfitnah tu dan juga orang yang mendapat ataupun menerima fitnah tersebut. So itulah sebenarnya maksud defamation seperti yang kita rujuk kepada Google tadi itulah So sebelum saya teruskan, boleh dapat teka kan macam daripada definisi yang diberikan tadi tu, dapat agak tak macam mana fitnah ni boleh jadi lebih berleluasa dengan adanya bantuan teknologi dan tambahan pula sekarang dengan bantuan kecerdasan buatan tentulah lebih mudah kerana kita dah ada social media sekarang ni. Whenever we feel like it whatever we see online yang kita rasa kita nak share ataupun kita nak cakap dekat online, kita boleh terus cakap. It's at your fingertips sahaja. Jadi ini sebenarnya lebih menyebabkan fitnah lebih mudah berlaku dengan lebih luas Okey, nak tahu tak sebenarnya kan kalau kita bercakap tentang orang lain yang kita tak pasti benda tu benar ataupun tidak dia fitnah ni, dia maksud dia adalah merosakkan reputasi orang lain dengan 3 elemen. 3 elemen tu adalah, pertama sekali, adanya defamatory words. Defamatory words tu maknanya, katakanlah saya merasakan saya difitnah. Alamak, tertekan pula mikrofon ni So, katakan saya merasakan saya ni difitnah. Saya nak pergi court, saya nak saman si X. Sebab si X ni yang saya rasa telah mengeluarkan pernyataan fitnah terhadap saya kan. So, saya kena buktikan 3 perkara. Pertama sekali, nombor 1, mesti pastikan bahawa adanya kenyataan fitnah. Fitnah bermaksud untrue statements tau. Maknanya benda yang tidak benar yang dicakapkan tentang diri kita. So benda tu mesti tidak benar lah. So benda tu, yang kedua mesti ada defamatory words ataupun statement tu. Yang keduanya adalah pernyataan fitnah tersebut mestilah berkenaan ataupun merujuk secara spesifik kepada diri kita ataupun merujuk kepada diri kita di mana memang orang lain tahu itu adalah merujuk kepada kita. Okey. So nombor 3, selain daripada itu juga fitnah ini juga mestilah telah pun disampaikan kepada orang ketiga. Okey, maksudnya kat sini dalam bahasa Inggeris kita kata the defamatory words must have been published. Maksudnya kalau kita letak je benda, kalau si X tadi tu meletakkan je statement tu di dalam social media dia, kat Facebook dia ke, kat Twitter dia, kat Instagram dia ke, itu dah menjadi satu bentuk publication. Ataupun katakanlah si X ni dia tak letak dekat dia punya social media, dia cuma hantar email sahaja kepada semua orang yang kenal dengan saya, maka telah berlakulah juga satu fitnah di situ maksudnya telah berlaku elemen ketiga tu telah pun dipenuhi kerana telah berlaku publication. Atau katakanlah saya si X tu bercakap saja dengan si Y berkenaan dengan saya dan benda tu tidak benar, sebenarnya dah merosakkan reputasi saya, itu pun sebenarnya satu bentuk fitnah, tapi itu adalah slander lah. Jadi maksudnya dekat sini publication tu bukan hanya dalam bentuk printing of newspapers and magazine sahaja tau. Sebab bila saya bercakap dengan orang-orang yang daripada bukan bidang undang-undang ni, mereka bertanggapan bahawa kalaulah katakan for example publication tu, the third element tu, as
itu bermaksud benda tu mestilah dipublish mana-manalah, dekat dalam magazine ke, dekat dalam newspaper ke, ataupun online portal ke, ataupun social media ke, dekat Twitter ke. Dia ingat macam tu je. Actually kalau kita bercakap tu pun, kita menyampaikan email ke sekali dan sebagainya pun, ataupun kita WhatsApp pun, itu sebenarnya telah pun menjadi satu bentuk fitnah, walaupun publication itu hanya berlaku kepada satu orang. Ya, jadi itu sebenarnya cuma nanti the extent of damages yang kita terima, pampasan yang kita boleh terima tu, yang saya boleh minta daripada CX tu mungkin berbeza lah. Kalau katakan dia dah sampaikan kepada 1,000 orang, pampasan saya tu mungkin lebih besar lah. Tapi kalau katakan dia hanya sampaikan kepada Y sahaja, pampasannya mungkin kecil sedikit kan. Tapi itu bukanlah menjadi satu syarat di mana kena ramai orang baru jadi fitnah. Tak, sebenarnya seorang pun dah boleh jadi fitnah, orang yang menerima berita yang tidak benar tu. Cuma pampasan tu sahajalah yang mungkin akan berbeza. Okey, so sekarang ni kita seperti biasalah ya, kita nak cuba-cuba nasib lah call kawan-kawan saya ni ya. Oh, tapi sebelum tu, belum habis celoteh lagi, satu lagi perkara ya. Saya nak jelaskan tentang dari perspektif undang-undang. Sebenarnya apabila kita membuat satu fitnah dalam talian ya, fitnah dalam talian ke, fitnah luar talian ke, tapi hari ni fokus fitnah dalam talian lah, sebab saya ni dalam rancangan Impromptu with Dr. Mizan ni adalah lebih kepada bercakap tentang teknologi kan. Jadi dalam online defamation ni sebenarnya dia masuk, bila sesuatu fitnah dalam talian ni berlaku, dia masuk ke dalam dua cabang undang-undang, iaitu pertama undang-undang jenayah, kedua undang-undang sivil. Bermaksud apabila katakanlah si X tu memuat naik ya, pernyataan yang tidak benar dan merosakkan reputasi saya contohnya, maka si X ni sebenarnya telah pun melakukan kesalahan dalam dua undang-undang, iaitu undang-undang jenayah pun dibuat salah, undang-undang sivil pun dibuat salah. Undang-undang jenayah di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan, apabila seseorang itu nanti boleh bacalah Seksyen 999, saya buka lah senang ya, dekat Google ni boleh tengok Seksyen 499, Seksyen 499 Kanun Keseksaan. Alright, so nampak kat situ dia kata Seksyen 499 memperuntukkan mengenai kesalahan fitnah, dan jika sabit kesalahan boleh didakwa mengikut Seksyen 500 yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali ya. Seksyen 499 Kanun Keseksaan ni dia kata kalau kita buat fitnah kepada orang lain, maka dan jika terbukti memang betul itu adalah satu fitnah, maka orang yang membuat fitnah tu boleh dikenakan hukuman sehingga ke tahap penjara 2 tahun ni. Jadi maknanya jangan suka-suka je nak cakap pasal orang ya, tak tahu betul ke tidak betul, rasa-rasa sesungguhnya percaya, tapi sebenarnya benda tu tak tahu lagi kebenarannya setakat mana ya. Ini boleh membawa anda kepada penjara sehingga 2 tahun. Satu lagi section ya dari bawah undang-undang jenayah adalah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dalam akta ni dia mengatakan bahawa, kita tengok ya, mana ni ada ke tak ada, sekejap. Kalau ada ChatGPT senang sikit, dia terus carikan je. Okey, saya ni memang dah kawan rapat dengan ChatGPT dah. Apa-apa benda pun nak makan tengah hari pun tanya ChatGPT nak makan kat mana. Where is the best place to eat a lunch in Putrajaya? Dia bagilah terus semua. Okey, so kejap. Seksyen 299. Saya tak puas hati saya tak dapat tunjuk the actual wording of the section kepada saudara penonton semua ya. Seksyen 299. Bawah lagi. 233, sorry, 299 pula. Tu 499 dengan 233. Seksyen 233 kata, okey, penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain. Maknanya sebabkan ini di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia, jadi dia lebih kepada melihat daripada perspektif itulah. Maksudnya kesalahannya dia tak sebut perkataan fitnah tu secara spesifik, tapi dia mengatakan bahawa menggunakan kemudahan rangkaian ataupun perkhidmatan bagi penggunaan yang tidak wajar. Dia kata seseorang yang dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar, membuat, mewujudkan atau meminta-minta dan memulakan penghantaran apa-apa komen
permintaan cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu. Dekat palsu tu palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain, atau memulakan satu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi sama ada secara berterusan, berulang kali atau selainnya, dan dalam masa itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin berlaku dengan atau tanpa mendedahkan identitinya dan dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu mana-mana orang di mana-mana nombor atau alamat elektronik. Jadi bermaksud dia tak sebut perkataan fitnah betul-betul, tapi dia lebih luas lagi daripada Seksyen 499 Kanun Keseksaan tadi, kerana dia cakap whatever yang you buat yang tak proper lah, yang tak wajar, inappropriate, sama ada you bagi apa-apa komen ke, you buat request ke, ataupun you mencadangkan sesuatu ke yang mana ianya bersifat lucah, sumbang, maknanya tak semestinya fitnah tau. Kalau fitnah tu maknanya benda tu palsu kan. Kalau you cakap benda yang lucah pun walaupun benar pun, tapi still you boleh kena juga di bawah Seksyen 233 ni. So lucah, sumbang, palsu, mengancam dan sebagainya. So korang be careful lah melepas perasaan dekat Facebook ataupun bercakap mengumpat orang lain secara terbuka dalam Facebook dan sebagainya. Benda ni sebenarnya adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kalau orang buat report, memang you all akan kena Okey, di samping Seksyen 499 dan Seksyen 233 tadi tu, itu adalah undang-undang jenayah. Perbuatan kita bercerita ataupun memuat naik perkara ataupun fakta yang kita rasa betul tapi kita tak sure, ataupun kita memang tahu tak betul tapi kita nak letak juga, benda tu juga adalah sebenarnya satu pencabulan undang-undang di bawah undang-undang sivil. Undang-undang sivil ni bermaksud tak ada kena mengena dengan polis, tak ada kena mengena dengan kena tangkap, masuk lokap, semua tak ada. Tapi ini bermaksud undang-undang di antara dua citizens ataupun dua warga negara, rakyat Malaysia. Maksudnya katakan for example saya dengan si X tadi tu, undang-undang sivil membenarkan saya bukan setakat membuat report polis untuk polis ambil tindakan kepada si X, saya sendiri pun boleh ambil tindakan kepada si X dengan cara menyaman si X dengan di bawah kuasa tindakan TOT, TOT fitnah, TOT fitnah. So katakanlah saya sama dia, saya kena buktikanlah 3 elemen yang saya katakan tadi tu. Yang pertama sekali, mestilah dia ada mengeluarkan defamatory statements tu. Kedua, merujuk kepada saya benda tu, statement tu. Dan yang ketiga, mestilah telah pun disampaikan kepada orang lain. Jadi ini 3 elemen ni kalau saya buktikan, saya juga akan mendapat pampasan. Jadi bermakna kalau tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana tu, if let's say cuba imbas kembali, tengok kembali, cuba renung-renungkan semula, pernah tak tercakap benda yang tak sure benda tu betul ataupun tidak berkenaan dengan orang lain. Kadang-kadang terlampau stres sangat ke pasal mana-mana figura important figures in the country ni kan. Kan kita cakapkan benda tu nak melepaskan perasaan, tapi sebenarnya adalah tak tahu lagi betul ataupun tidak. Itu boleh menjadi satu kenyataan fitnah So ingat tak ada satu kes Datuk Seri Rais Yatim punya kes yang dibawa sampai ke mahkamah di mana Datuk Seri telah menyaman orang yang mengeluarkan kenyataan bahawa dia telah terlibat dalam pelakuan jenayah rogol jadi dan akhirnya telah pun berjaya kes itu berjaya dibuktikan, dan yang mengeluarkan si defendant itu telah pun diarahkan untuk membayar pampasan kepada plaintiff. So berhati-hati. Okey, so kembali tadi kepada saya kata saya nak pergi kepada segmen yang kedua, iaitu kita call kita cuba hubungi sesiapa. Hari ni saya rasa kan saya nak cuba call nak cuba call lawyer lah, kawan-kawan saya lawyer pula. Selalu saya call kawan-kawan saya pensyarah ni kan, sebab cakap pasal pengajaran dan pembelajaran secara spesifik. Tapi yang ni masih lagi berkaitan dengan teknologi dan pengajaran dan pembelajaran, tetapi ianya lebih luas sedikit. So saya akan call kawan saya. Saya cuba call sebentar. Saya cuba call kawan saya, Tuan Yusfa Rizal. Beliau ni merupakan seorang peguam, tapi tak tahu dia ni angkat ke tak sebab dia ni sangat-sangatlah sibuk Kejap. Cuba call.
lain tapi tak berangkat. Tak berangkat. Okey, so kita try pula kawan yang lain sebentar. Okey, kejap. Sekejap ya. Okey, ni saya call ex student saya. Sekarang ni beliau beramal lah sebagai program bedah program cara. Kejap ya. Alright. Pun tak ada juga. Okey, kita try lagi sekali. Siapa yang saya boleh try ni sebentar. Seperti kepada yang baru kali pertama menonton ni, saya punya cara memang macam ni, iaitu betul-betul impromptu dalam erti kata yang sebenar. Memang kita cuba impromptu betul-betul. Try terjah je, tak ada saya call awal-awal bagi tahu ke tak ada. The number you have dialed cannot... masuk dalam number you have dial cannot be reached at the moment. Saya cuba yang lain sebentar. Kejap. Dia pula call saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Sorry, saya kat Brazil. Saya tak boleh angkat call kat DJ. Kat Brazil? Ada kerja dengan Petronas. Okey, tak apa. Nanti kita call balik kemudian. Bila dah balik Malaysia. Okey, bye-bye. Nanti WhatsApp Saya balik dalam minggu depan. Nanti aku balik Okey, bye-bye. Alright, Assalamualaikum. Salam. Okey, dia ada kat Brazil. Tu tahu orang hebat-hebat ni kan ada kat tempat yang hebat-hebat jugalah. Okey, sekejap. Saya cuba tengok yang lain. Apa nak cari ni ya? Okey, kejap. Tak ada lah siapa-siapa yang free nampak gayanya ni. Kejap ya. Okey, kejap saya call seorang ni kawan saya di Melaka. Dia pun praktis juga. Okey, kejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nasib baik angkat. Siapa? Fadil, aku call kau ni daripada dalam rancangan TV ni. Suara hello? kau... Hello, dengar tak? Dengar. Suara kau tengah berkumandang dalam studio ni. Biasalah. Aku call ni nak tanya ni sebab hari ni tajuk sembang-sembang rancangan aku ni adalah teknologi terkini menyebabkan tiba-tiba dah karang tajuk. Teknologi terkini menyebabkan lebih luas lagi kemungkinan berlakunya fitnah dalam talian. Setuju tak? Setuju. Kenapa boleh ulas sikit? Satu, sebab dia orang tak kontrol. Okey. Tak kontrol posting. Okey. So dia orang banyak, kalau macam tak puas hati dengan lecturer, tak puas hati dengan tempat dia buat attachment, dia akan sesuka hati post kat media sosial, dekat Twitter ke, dekat Insta ke, dia maki-maki dia punya tempat attachment tu lah. Okey, kau cakap dalam perspektif pelajar lah ya maksudnya? Yes. Okey. Alright. Ada pengalaman ke handle case defamation yang dalam talian punya? Ada. Cerita sikit, boleh ke? Adik-beradik pun ada.
Okey. Boleh kongsikan dengan semua pendengar-pendengar. Pemai ramai ya. Silakan Cik Fadil. Okey, pertama kes ni budak attachment. Dia tak puas hati lah. Dia mana? Dia kerja dia buat attachment dekat satu company event. So bila company event, kau kena expect kau kena kerja pada weekend lah. Betul. So dia macam pergi kerja pun tak pakai dress code. Maksudnya tak pakai kasut. Kau buat event yang memang kena pakai kasut, kau pakai slipper. Tiba-tiba angkat barang, kaki kena adalah something yang jatuh. Jadi kaki dia luka lah. Dia maki lah dekat Twitter. Okey. Dia kata Hanjir punya pengajar lah, apalah company apa benda lah, bayar gaji sikit lah benda. So at the end of the day, dia postkan nama company tu. La ilaha illallah. Lepas tu ada few website lah daripada Twitter, Facebook group, ada share dia punya tu lah. Dia punya posting tu. Untuk Cik Fadil mewakili plaintiff atau defendant dalam kes tu? Aku tak buat. Kau tak buat. Cerita kan. Dia datang jumpa. So kita interview lah. So bila dapat tengok legal fee, dia takut lah nak bayar. Yang dia tu maknanya pelajar tu ke ataupun syarikat tu? Pelajar. Oh, pelajar tu lah. Okey. Ingatkan syarikat tu. Dia dapat NOD, dah dapat saman. Tapi dia bila kita sebut legal fee, dia takut lah nak bayar. Oh. Okey. So maknanya para pendengar sekalian, dan para penonton semua, kena berhati-hatilah nanti tengok apa Cik Fadil kata dia punya yuran pun orang tu dah takut nak bayar ya. Bukan murah nak membela diri dalam kes-kes seperti ini. Ada lagi tak yang Cik Fadil nak kongsikan dengan kita punya? Tak dengar. Boleh dengar sekarang ke? Gema. Okey. Kita cuba tengok sekarang macam mana. Sekarang boleh dengar tak? Apa? Sekarang boleh dengar ke? Kuang. Okey, tak apalah, nampaknya talian pun kurang dengan suara robot. Talian kurang memuaskan, so tak apa. Kita akan hubungi semula nantilah ya. Tapi terima kasih kerana berkongsi cerita tadi dan semoga ini menjadi iktibarlah kepada semua. Terima kasih Cik Fadil. Terima kasih banyak. Dia ada satu lagi. Ada satu lagi. Okey. Dia adik-beradik lah. Kita adik-beradik. Tolong buatkan claim. Okey, dia adik-beradik. So ada adik abang dia pakai fake account. Adik dia ni politician. Okey. So ada satu kes tu dia macam dia kutuk-kutuk adik dia lah. Dekat media sosial. Jadi adik dia tahu dia tu buat fake account. So dia panggil abang dia macam adalah gelaran dia. So dekat Facebook tu dia dekat fake account tu dia sebut nama gelaran abang dia dan abang dia. Lepas tu abang dia minta NOD suruh keluarkan kenyataan dan dia tak keluarkan. Dia pergi sama lah. Hello. Ya, ada. Suara macam tak berapa jelas. Sekejap. Pakai handsfree. Clear? Okey, clear. So abang dia suruh remove benda tu, dia tak remove. Sebab dia kata memang account abang dia. Jadi abang dia saman lah. Okey. Alright. So masa tu kau mewakili plaintiff ke defendant? Defendant. Okey. Kenapa asyik mewakili di approach oleh defendant sahaja ni? Plaintiff pun ada. Ya ke? Semuanya bila plaintiff approach kita quote fee dia takut nak bayar lah.
Okey, Cik Fadil boleh tak kongsikan dengan semua kita punya penonton ni apa nasihat secara ringkasnya, apa nasihat dalam menggunakan teknologi pada hari ini, apa nasihatnya untuk mengelakkan daripada berlakunya fitnah secara tidak sengaja ke mungkin ataupun sengaja ke? Okey, satu, kalau kita marah ke orang pun jangan post kat media sosial. Okey, alright. Kita marah macam mana pun, jumpa dia, nak bertumbuk lah. Sebab kalau kita post kat media sosial, risiko untuk disaman tu tinggi, satu. Lepas tu kalau kita sebagai student ataupun sebagai orang biasa, kos untuk menyaman ataupun disaman adalah tinggi. Okay. So legal fee kita bukan murah-murah. So dalam 5 figures, ada 6 figures. Jadi sebelum apa-apa jangan marah. Kalau marah macam mana pun pendam je lah. Kalau nak post kat media sosial pun, kalau macam Facebook tu, set only me lah. Untuk lepaskan perasaan je. Itu saja. Okey. So kita ucapkan terima kasih kepada Encik Fadil Yusof daripada Melaka ya, Peguam Bila dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. So masih lagi beramal, dan kalau nak cari peguam bolehlah cari Cik Fadil tapi saya tak boleh sebut nama firma guamannya lah ya, nanti jadi pengiklanan pula. Okey. Betul. So terima kasih banyak-banyak Cik Fadil. Nanti kita kalau ada rezeki lagi, nanti kita mungkin boleh berbicara lagi dalam episod-episod yang seterusnya ya. Boleh insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Salam. Okey, itu saja daripada Cik Fadil Yusof. Saya rasa memang cerita yang diceritakan tadi tu dengan nasihat tu, saya rasa memang sangat-sangat tepat sekali dengan tajuk kita pada hari ini ya. So kalau perasan bagus juga Cik Fadil membawakan kisah yang pertama tadi tu yang berkenaan dengan pelajar intern tu, sebab itu memang betul-betul berkaitan dengan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebabnya cuma tajuk ni taklah berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, tapi berkenaan dengan teknologi yang telah disalahgunakan oleh pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. So to all students out there, okay, please be careful. Okay, kadang-kadang kita marah, kita tak puas hati ya, kita cepat sangat pergi kepada social media. Sebab zaman you all sekarang ni, benda ni sangat berada di hujung jari. So kadang-kadang tanpa disedari, tak sempat nak fikir, tangan dah cepat-cepat dulu menekan di dalam social media tu, teruslah keluar dan terus menjadi satu kesalahan salah laku ya, kesalahan jenayah dan juga salah laku sivil ya. Okey, saya rasa itu cukup menggambarkan apa yang ingin kita bincang dan celotehkan pada kali ini dalam episod minggu ini. Jadi seperti biasa, saya akan tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan saudara penonton semua, dan kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya di minggu hadapan. So saya ucapkan salam bukan salam berhari minggu salam berhari kerja dalam minggu sebab hari ni kan hari Isnin. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So ada 5 hari lagi, tabahlah you all. Okay, itu saja. Bye bye semua.